Pada pendengar-pendengar sekalian, ya, tajuk forum kita pada pagi ini adalah Wakaf Sayyidina Ali bin Abi Thalib Khalifah Islam yang keempat kepada Malik bin Al-Haris Al-Astar sempurna pelantikannya sebagai Gubernur Mesir pada tahun 955 Masihi. Okey. Untuk tuan-tuan dan puan-puan juga, kita sedang bersiaran langsung di TV9 dari Majlis Perbandaran Temelung. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dan sebelum kita memulakan kita punya forum, jadi kita perkenalkan adik kita yang jumpa khas daripada Markas Tarbiyah Islamiah Pahang, Ustaz Qasim. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Yang kedua daripada Universiti Malaysia Pahang, Dr. Fatimah, selamat datang. Seterusnya daripada Pejabat Pelajaran Pahang, Puan Zarina, selamat datang. Dan wakil daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang merupakan juga penasihat kepada Persatuan Ibu dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Peringkat Negeri, Encik Saad, dan pendakwa bebas, Ustaz Usmizi. Memang pakarlah dalam tajuk yang kita bincangkan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, untuk tuan-tuan adik-adik forum, masa diberi 3 minit, masa cuma diberi 3 minit saja. Harap dapatlah masa. Okey, untuk tidak melengahkan masa. Okay. Dan saya nak tanya soalan kepada Ustaz Qasim. Sebagai seorang pemimpin, Ustaz, mengapakah harta mesti kita mesti menjaga kebajikan orang bawah kita? Sila Ustaz. Terima kasih pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita rasanya pengurusi, elok kita betulkan persepsi kita dulu bahawa tajuk kita ni bukan harta yang paling berharga. Tapi di sini apa yang kita maksudkan ialah harta yang paling berharga di sisi kepemimpinan kita ataupun nilai-nilai pada diri kita ialah apa yang disebutkan oleh Khalifah Sayyidina Ali ini ialah perbuatan amar ma'ruf. Ya. Secara umum beliau baginda telah meletakkan bahawa perbuatan amar ma'ruf merupakan harta yang paling berharga. Dengan makna perbuatan menyuruh kepada kebaikan. Ya. Menyuruh kepada kebaikan yang kita kata mesti merupakan ciri yang perlu dimiliki oleh semua pemimpin. Jadi pemimpin yang menyuruh kepada kebaikan, dia tidaklah sekali-kali akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Kerana ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kita suruh orang buat baik sedangkan kita tak buat baik? Jika kita ada sifat menyuruh kepada perbuatan baik ini, maka sempurnalah ciri kita sebagai seorang pemimpin. Jadi antaranya Sayyidina Ali telah mengatakan bahawa kawallah hawa nafsu kamu. Ya, maknanya kita sebagai pemimpin kena jaga kehendak dan bataskan keinginan kita ketika kita mempunyai kuasa. Antaranya banyaklah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Antaranya yang disebut oleh baginda ialah kita tanamkanlah semangat cinta akan rakyat. Dengan makna di sini di sekolah kita perlu menanam rasa cinta kita sesama subordinat kita, sama guru kita, staf kita dan juga pelajar-pelajar kita. Kita tidak boleh bersikap ego, bersikap meninggi diri, bersikap bermegah-megah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Jangan bermegah-megah dengan kuasa yang ada pada kita. Ustaz boleh mempercepat ke Ustaz? Jadi antara sifat cinta kepada rakyat ini ialah kita perlu bersikap maaf kepada mereka, kerana kita adalah seorang pemimpin yang diberi mandat untuk menjaga kebajikan. Amin. Demikian juga kita tidak boleh lekas marah. Lekas marah dengan
guru-guru dan juga tu. Kerana mereka juga adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan. Ya, kita kena kenali guru-guru dan juga staf ataupun para pelajar kita yang mereka juga merupakan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat manusia biasa, kadang-kadang melakukan kesilapan. Jadi kita perlu bersikap maaf pada mereka. Jadi saya rasa itu antaranya. Mungkin ada sesi kedua ke? Satu je. Itulah antara intipati yang kita dapat dari harta yang berharga di sini. Terima kasih kepada Ustaz Kasim ya. Saya sangat tertarik dengan kata-katanya tadi. Kehendak dan keinginan kita ketika kita berpuasa. Jadi saya rasa ayat itu sangat melekat di jiwa saya. Sebab kalau dalam kita menjalankan puasa ketika kita berpuasa. Jadi untuk meneruskan forum kita pagi ini, kita tengok pada golongan ayat berlainan, panduan yang benar. Kita tengok pada warkah hari ini. Jadi saya menjemputlah untuk mengulas dan membuat tajuk ini kepada Profesor Dr. Fatimah daripada MP. Soalan saya, Dr. ya, apakah peranan pemimpin untuk memimpin rakyat yang berbagai latar belakang? Dan salah satu yang penting adalah peranan pemimpin untuk menjadikan pasukan tentera dihormati dan boleh dibanggakan. Doktor dapat mengupas tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan warkah Saidina Ali kepada Gubernur yang baru dilantik, ya. Jadi pesanan beliau ini boleh kita adaptasikan dalam pengurusan di sekolah kita sebenarnya, iaitu apabila seseorang Gubernur ini dilantik di sebuah negara, didapati negara ini mempunyai berbagai kelompok rakyat, ya, berbagai level rakyat, daripada serendah-rendah kepada setinggi-tinggi rakyat, dan berbagai-bagai peranan, ya. Dan setiap peranan ini telah dinasihatkan sebaik mungkin, ya, menjaga sama-sama menjaga kelompok rakyat yang lain. Dan diberi penekanan di sini ialah rakyat yang paling perlu dijaga, kelompok yang perdana. Saidina Ali berpesan bahawa tentera merupakan kelompok yang menjaga negara, ya, barisan yang menjaga negara, kerana wujudnya negara adanya tentera. Jadi di situ, tapi sebaliknya negara juga mewujudkan tentera, saling pengaruh mempengaruhi, ya. Okay. Jadi pesanan Saidina Ali lagi, di samping kita menggunakan tenaga tentera yang sentiasa bersedia, jangan lupa dengan kebajikan. Jangan lupa dengan kebajikan tentera ini. Jadi dipesan sangat-sangat jaga kebajikan tentera, bukan sahaja diri tentera itu, malah keluarga tentera, ya. Jaga, kemudian sentiasa beri puji-pujian atas kesediaan mereka untuk bila-bila masa menjaga negara, ya, sentiasa dipuji-puji. Seterusnya, apabila melantik ketua di kalangan tentera, pilihlah tentera yang bertanggungjawab, ya, di kalangan mereka yang paling bertanggungjawab dan bersedia bila-bila masa untuk bertugas, ya. Jadi aplikasi ini, ya, pesanan ini boleh kita gunakan di peringkat sekolah kita. Bagaimana kita nak melantik ketua di peringkat organisasi ataupun unit-unit kita, ya. Dan jangan lupa, walaupun mereka rajin bekerja, sentiasa bersedia, keperluan mereka, naluri mereka untuk sentiasa dipuji ataupun beriktiraf perlu diambil. Dan pesanan yang terakhir dalam kumpulan kami, apabila menimbulkan konflik, maka kembalilah kepada panduan yang benar, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Wallahualam. Itu saja daripada saya. Doktor, wah, nampak penerangan yang sangat hebat daripada doktor. Di mana kalau kita tengok, kalau kita ada tentera, kita kena jaga dia punya kebajikan. Bukan setakat kebajikan tentera itu saja, dan juga ahli keluarga ini sekali. Pada penceramah bapa kita yang terkenal, dan juga ahli ceramah dalam radio Malaysia. Okay? Jadi kalau tengok daripada wakil Saidina Ali ini, kalau kita tengok di situ, itu terperhatikan ketua hakim, ya. Pilihlah hakim sebagai hakim kamu yang paling baik di antara rakyat kamu. Jadi untuk yang ini, soalan saya kepada Ustaz Usmizi, ya, apakah ciri-ciri untuk kita melantik ketua hakim? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada
moderator kita Profesor Madia Dr. Anwar daripada IAB Instek ya, dan Profesor Ali Forum. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam soalan yang diajukan kepada saya tadi, saya nampak kepimpinan ataupun kehakiman ini ya bukan suatu tugas yang mudah ya. Apabila kita dilantik sebagai seorang hakim ya, dalam konteks kita hari ini kita nak kaitkan dengan kepimpinan, ia merupakan satu tugas tanggungjawab yang cukup besar. Dan saya nak bawakan sepotong ayat Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Dan jangan kamu sangka Allah akan lupa apa yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kita tidak melakukan apa yang diamanahkan kepada kita, kita adalah orang yang zalim. Dan Allah tak akan lupa apa yang kita buat. Maknanya Allah akan beri kita balasan. Okey, untuk itu saya nak membawalah beberapa ciri kepimpinan sebagai seorang pentadbir. Ya, insya-Allah yang mesti kita ada di sini. Yang pertamanya amanah. Integriti kita. Satu kisah semasa pembukaan Mesir oleh Amr bin Al-As, ya, Mesir. Ya, dengan tenteranya dia berjaya membuka Mesir ni. Ya, di mana seorang tenteranya telah membawa satu dulang emas lah, atau bekas emas nak disampaikan kepada seorang bukan Islam. Masa peperangan tu dia jumpa emas ya. Jadi macam mana kita nak bayangkan bagaimana seorang tentera tu dilatih ya, menjadi seorang yang begitu amanah. Walaupun peperangan itu orang Islam menang, tapi tentera ini dia bawa emas, dia tanya siapa punya emas ni? Oh, masa. Oh, awal tengah climate ni. Yalah, hari Jumaat macam mana. Baik, yang kedua, tidak tamak. Ya, tidak tamak. Seorang pemimpin jangan tamak. Ya, okey. Sebab kita ingatlah, ada Nabi kata, kalau manusia ini diberikan satu lurah emas, dibagi lagi apa? Satu lagi lurah emas ke gunung emas. Ya, bagi lagi 3 tak cukup. Tak cukup ya, memang manusia itu sebab tamak. Jadi seorang pentadbir jangan tamak. Apabila mentadbir negara nanti. Okey. Kemudian saya bertakwa. Bila bertakwa ni rumusan segala-galanya lah. Maknanya seorang pentadbir itu mesti ada takwa. Baik dari segi ilmu, akhlak dia, apa semuanya mesti ada. Dan kita kena letakkan takwa ni lah atas sekali. Terima kasih Tuan Profesor. Terima kasih Ustaz Mizzi. Walaupun Ustaz ni masa boleh sampai panjang lagi, tapi masa kita tidak mengizinkan. Jadi kepada Encik Ehsan, apakah tindakan pihak Tuan sekiranya terdapat aduan dalam organisasi yang Tuan pimpin? Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Tuan-tuan ahli panel yang saya hormati sekalian. Baik, kita sebagai seorang pemimpin, bila bercakap tentang pemimpin ni, sudah pasti kita punya orang bawahan kita akan memberi berbagai-bagai aduan, sama ada di peringkat dalam ataupun di peringkat luar. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita perlu dengar, kita perlu memberi perhatian, berfikiran secara terbuka supaya mereka boleh memberi maklumat, memberi sebarang aduan apa yang ada masalah kepada orang bawahan kita. Jadi dalam hal ni kita jangan lihat sama ada orang miskin ke, orang berpangkat tinggi, berjawatan besar dan sebagainya. Maknanya kita terima seadanya, secara terbuka. Kita dengar. Dan selepas itu kita mesti meyakinkan kepada mereka yang memberi aduan kepada kita, supaya mereka tidak rasa takut segan apabila nak menyampaikan sebarang aduan. Dan saya sebenarnya di dalam organisasi saya, bila kita membuat keputusan untuk menyelesaikan aduan, kita tengok kepada keadaan aduan yang disampaikan kepada kita. Kalau aduan itu yang menyebabkan perlu kita mengadakan siasatan bersama dengan pegawai kita, maka kita akan bagi tempoh kepada pengadu kita supaya dia rasa berpuas hati di atas perjumpaan kita pada
pada hari berkenaan. Dalam arti kata yang lain, maknanya dia datang jumpa kita tu dia rasa seronok dengan keputusan yang kita buat. Dan itu yang saya praktikkan di dalam organisasi saya. Itu tuan. Terima kasih. Terima kasih Encik Hassan. Kepada wakil daripada JPN. Jadi soalan saya, adakah patut seorang pemimpin biasa dalam di sekolah pengetua lah, mengasingkan diri? Silakan Puan Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi, Barisan Independent. Semua saya rasa yang hadir di studio ini adalah pemimpin-pemimpin di sekolah dan juga di luar sana. Isu sekarang ni adalah berkaitan dengan pengasingan diri. Mungkin mengikut bakal Selina Ali, pengasingan diri maknanya tidak mengambil berat tentang kebajikan. Saya selaku pegawai PPD banyak menerima aduan daripada subordinate, daripada guru-guru, daripada sekolah-sekolah di daerah saya mengatakan bahawa pemimpin mereka bersikap tidak adil. Apa makna tidak adil? Sekiranya mereka membuat aduan kepada pemimpin, kepada pengetua mereka, pengetua tidak mendengar dahulu, tidak menyiasat, tidak berlaku adil kepada aduan yang diberi. Yang kedua, pengasingan diri juga ialah dari segi kebajikan. Kerana apa? Ada setengah pemimpin, setengah pengetua-pengetua di daerah yang berdekatan dengan PPD ini, yang saya fokuskan pada area Rompin ya. Mereka ni kebanyakan terlalu rapat dengan setengah guru, menyebabkan guru yang lain merasa iri hati kerana yang golongan yang rapat dengan mereka tidak diberi tugas yang sepatutnya diberi. Tiada kesamarataan, so berlaku iri hati. Dan juga satu lagi ialah ada konsep seolah-olah pilih kasih. Inilah yang kita perlu ingat sebagai pemimpin, sebab ada pemimpin yang hadir di studio ini dan juga di luar sana, supaya tiada konsep pengasingan diri diamalkan di sekolah. Syabasan kepada yang tidak mengamalkan pengasingan diri. Sekian, terima kasih. Lina jadi nampaknya kita telah mengakhiri pusingan pertama dalam forum kita ini. Kita akan bersiaran selepas iklan ini. Kita berehat sebentar untuk pusingan kedua. Kita bagi laluan iklan dan semua di panel menjaga forum pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan mengenai wakaf Selina Ali beberapa kali ini menjadi panduan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.